Trauma yang melanda menikam-nikam jiwa. Selama ku lemah daku berserah. Trauma yang ku rasakan hanya padamu Tuhan yang memahami pedih di hati. Tiada pengobat bisa merawat luka ku dalam trauma. Sudah Azhar. Kau tak payah nak trauma sangat. Zaman-zaman trauma tu dah berlalu. Ya, kita dah move on. Yes, tapi trauma pun dia buat comeback. Trauma you punya apa lagu tu berhantu balik, Aiza. Betul. Apa perasaan you bila orang muda tiba-tiba suka dengan trauma sekarang ni? Saya rasa memang alhamdulillah syukur pada Allah sebab apa? Bila lagu trauma tu ramai orang buat parodi dekat laman sosial. Betul. Saya rasa macam satu keseronokan lah untuk kita melihat generasi muda sekarang tidak melupakan kami-kami yang telah pun ketuaan. Okey, yang paling penting hari ini kita nak masak bersama dengan Azaili. Terima kasih. Walaupun kita tak bawa lagi anggota-anggota yang lain, tapi specialnya kita ada Azaili ke sini hari ini. Apa Azhar nak masak hari ni sebenarnya? Sebenarnya kita nak masak benda-benda yang simple je. Minum petang kan. Yelah masing-masing dah berkahwin, jadi naklah minum petang bersama dengan keluarga tercinta. Agak-agak je. Agak-agak je. Tapi kita orang kata tambahkan perisa-perisa yang orang kata lebih bagi sedap sikit. Ya, kadang-kadang benda yang biasa-biasa tu yang boleh meletup dan mengeratkan kasih sayang suami isteri. Itu betul. Okey, sambil masak-masak biasalah kita akan tanya soalan-soalannya. So sekarang ni apa kata kita masak agak-agak dulu sebab agak-agak nak tunggu sekejap lagi lama nak bekukan kan Azhar kan? Pertama sekali saya buka dapur dulu sabar Azhar. Lama kita tak jumpa Lama ya Allah daripada zaman-zaman caramu dan caraku. Pertama sekali, cara untuk masak agar-agar Azaili. Kita masukkan berapa air? 1 liter. 1 liter air. Masukkan 1 liter air. Kita bolehlah orang kata bersama-sama dengan keluarga, ajak jiran tu datang kat rumah kita kan. Ajak tengok air dia. Susah buka je dah benda tu Azhar. Oi, lagi cepat lagi bagus. Ini adalah cara yang kita dah biasa masak. Kat rumah ni lambat, bukakan je. Okey. Dan seterusnya bila kita panaskan air sedikit dan kita masukkan pula bila dia dah betul-betul panas sikit barulah kita masukkan kita punya serbuk perasa. Serbuk agar-agar. Okey. Air dah panas, kita masukkan serbuk agar-agar kita. Tapi kan kalau zaman air dulu, air guna agar-agar yang panjang tu. Tahu dia macam putih panjang. Betul. Kan? Sekarang kita zaman dah moden. Dia pakai serbuk je. Serbuk je. Lagi senang Azhar. Ya, betul. Kalau dulu nak kena apa nama dia menggelegak sukatan dia kan. Benda tu nak kena cair betul-betul. Lepas tu nak kena tapis. Sekarang dah pakai serbuk lagi senang. Mudah. Ya. I rasa kita masukkan je lah semua Azhar. Ya. Gula banyak gula ya. Gula ikutlah sukatan yang telah pun diletakkan dekat serbuk tadi tu. Dia dah ada sukatan. Jadi kita ikut sahaja. Supaya tak rosakkan kita punya rasa tu nanti. Betul. Dan ini dia pewarna. Kita pilihlah you nak bubuh warna apa-apa. Nak rasa apa. Kita nak rasa sirap sikit tak ada masalah. Ada juga yang letak perasa pandan. Lepas tu kita ada letak lagi perasa mangga dan sebagainya lah. Strawberry ada. So kita biarlah. Ya. Yang ni kalau nak masuk pun boleh. Tak nak masuk pun tak apa. Tak ada masalah. Mari kita basuh dulu lah. Kita basuh dulu ya. Senang. Senang sangat buat agar-agar ni. Fifi kat rumah selalu masak? I suka. Paling bila yang paling I suka masak bila I stress. So bila stress kita enjoy masak, cooking lah. Yes, kita akan enjoy masak. Lupa sekejap masalah. Masukkan je. Cing. Gitu. Cing. Okey Azhar, sementara kita tunggu kita punya agar-agar mendidih sebelum kita bekukan dia dalam peti ais. Kita nak tanyalah Azhar. Apa turning point yang buat Azhar berubah untuk menjadi lebih Islamik sekarang?
Sebab I ni kenal Azhar lama. Daripada zaman Elite tu tadi. Tiba-tiba I tengok Azhar sekarang dah membawa ke arah Islam ni. Alhamdulillah. So apa turning point tu Azhar? Okey, pertama sekali turning point tu sebenarnya dalam keluarga Azhar sendiri memang kita ni diterapkan dengan ciri-ciri Islamik yang sangat kuat. Okey. Sewaktu saya mula-mula nak menyanyi pun memang ada tentangan hebat daripada mak saya sendiri. Tapi saya buktikan yang saya akan berjaya dengan Elite. Dan alhamdulillah Elite tu sukses. Seluruh Malaysia, Brunei, Singapura kenal Elite. Okey. Dan bila sampai satu ketika di mana kita kan kadang-kadang ujian tu Allah kurniakan untuk kita dan daripada ujian-ujian tersebut kita kaji balik itulah yang menyebabkan kita berubah. Antara ujian yang membuat betul-betul Azhar yang berubah betul saya pernah keguguran di mana itu belum lagi gugur tau. Kiranya ectopic pregnancy. Okay, ectopic pregnancy tu saya dimasukkan ke dalam ward pembedahan dan ketika itu saya cakap dengan doktor. Saya nak saya nak tengok kejadian tu, saya tak nak yang tidur. Saya takut. Saya tak nak ditidurkan. Jadi saya nak tengok. Jadi saya nak ambil orang kata orang panggil painkiller. Painkiller yang boleh kita tengok tapi tak rasa sakit. Saya dapat benda tu. Jadi bila ketika saya di operation ketika tu nak keluarkan ectopic saya tu. Jadi ketika itu saya nampak bayangan saya tengok lampu. Lepas tu ada tahu dia punya cermin yang boleh nampak kita tengah buat apa dan sebagainya. Dan ketika tu saya dapat satu benda yang saya rasa macam patut share pun boleh. Kalau orang nak tahu pun boleh. Saya rasa ada juga yang dah tahu. Saya nampak bayangan saya punya kisah silam. Satu. Saya rasa macam takut tau. Sama masa silam, masa kita kalau bahasanya kita kinja-kinja masa sama-sama macam tu. Tak apa yang saya buat. Satu. Operation ni kiranya antara hidup dan mati sebenarnya. Betul. Saya cakap dengan Allah ketika tu. Saya cakap saya sedar. Saya separuh sedar kan. Saya cakap ya Allah Tuanku, kalau saya diberi peluang untuk sekali lagi saya hidup, saya nak berubahlah. InsyaAllah. Ada insyaAllah pula tu. InsyaAllah saya akan berubah. Tapi janganlah matikan saya ketika ini sebab saya tak bersedia apa-apa lagi. Sebab ketika tu perut saya dah dioperate ni. Ternampak dah. Dan dalam masa yang sama, ketika saya punya bayangan apa benda yang saya buat dulu tu ialah masa remaja kan, kita seronok-seronok, kita having fun. Tapi saya memang betul lah, saya bercakap dengan Allah ketika tu, ya Allah Tuhanku, kurniakanlah saya satu lagi nafas, hidupkanlah saya supaya saya dapat peluang kedua untuk saya perbetulkan kesilapan saya. Mana-mana yang tak betul tu, rumah tangga saya yang saya pernah abaikan ketika dulu. Jadi saya nak kali ini saya nak betulkan balik. Saya nak berubah. Tolonglah bagi saya peluang tu. Dan lepas saya dah doa tu, saya rasa perut saya rasa macam ada orang ketuk-ketuk tau. Saya rasa macam ada benda tarik, ada benda. Saya cakap dengan doktor, saya rasa saya dah dapat rasa apa yang doktor buat dekat perut saya. Dia tak cerita banyak, dia ambil epidural. Okey, tidur juga. Terus terlelap. Saya tak ingat apa dah. Bila saya disedarkan balik, saya, ya Allah Tuhanku, syukurnya saya ketika tu saya dapat apa yang saya minta dengan Allah ni. Lepas saya operate tu, bila doktor kata Nur Azharima bangun. Dapat benda tu, saya buka mata, saya tak tahu cakap. Saya bersyukur dan itulah turning point. Umpama peluang kedua yang Allah bagi. Betul. Itu adalah peluang kedua. Jadi saya berharap saya istiqamah lah. Sebab istiqamah ni sangat susah. Hijrah tu memang semua orang boleh berhijrah. Betul. Hari ni kita boleh hijrah sebab tu kita kena first kali untuk adik-adik yang luar sana. Saya sendiri, saya kena ada satu circle yang pegang. Supaya kalau kita nak buat apa-apa, kita kena macam, pertama sekali kita kena ingat Allah. Apa yang Allah bagi dekat kita, tak mungkin ada orang lain dapat. Betul. Tapi bila kita dapat tu, Allah sayang kita. Percaya benda tu, Allah sayang kita selalu doa, kita cari hidayah. Sebab hidayah tu perlu kita cari. Kita kena gali, kita kena circle dengan orang-orang yang berilmu. Bukan sebab kita untuk tunjuk riak atau sebagainya, tapi untuk diri kita sendiri. So Allah dah bagi kita peluang kan. Allah boleh tarik je nafas kita ketika itu tak sempat kita bertaubat. Tapi kita diberi peluang. Jadi ambil sebaik mungkin peluang yang Allah bagi.
InsyaAllah sangat berinspirasi dan juga sangat bermanfaat bukan hanya untuk you all juga, untuk saya juga sebenarnya untuk mengambil benda ni. Azhar cakap juga baik baik ni panas tau Azhar. You punya tangan tadi I terisau pula benda tu. Okey, kalau sementara kita nak tunggu ni, apa kata kita potong? Boleh. Nak potong mangga kan Azhar kan? Betul-betul. Kita naklah tempat pemotong saya pula. Kita punya tak maulah agak-agak tu kita makan saja kan. Kosong macam tu je kan. Ada perasa dalam kehidupan kita kan, ada manis, betul, ada masam. Jadi kita pelbagaikan supaya hidup kita lebih indah. Bismillah. So sambil Azhar potong mangga tu, agak-agak kita dia tak mendidih lagi. Kita tanya lagi soalan. Boleh. Kalau lah kan Azhar kan, masa kalau macam Azhar kata tadi, Azhar tengok balik flashback semua zaman-zaman Azhar dulu tu kan. Kalau boleh bagi turning back time kan, apa yang Azhar nak sangat-sangat ubah ataupun betulkan ataupun yang Azhar betul-betul terkilan? Saya tak adalah rasa, saya cuma ralat dengan masa. Kalau kita tengok surah Al-Asr ni menceritakan pasal masa. Manusia ni dalam orang kata masa, apa orang panggil, demi masa banyak manusia yang lalai dan dalam kerugian. Jadi saya rasa macam hidup saya, alhamdulillah Allah kurniakan satu nama yang besar. Kan? Masya-Allah. Benda tu sebenarnya adalah bermanfaat untuk kita di masa hadapan kita kalau Allah beri peluang untuk kita kedua kali. Saya rasa macam saya tak patut buat macam ni, saya kena patut jaga rumah tangga saya supaya lebih baik. Saya tak patut buat macam ni sebab ketika itu betul lah kita ni dalam kerugian kan. Jadi masa saya tu tak ada untuk keluarga saya sebenarnya. Ketika itu saya mengejar cita-cita melebihi daripada keluarga. Sedihlah pula. Tapi tak apa, benda tu saya anggap sebagai ujian supaya saya perbetulkan untuk ketika ini. Saya lebih menghargai setiap masa saya bersama dengan keluarga. Saya tak ulanglah balik benda-benda yang saya macam kata saya syuting kan. Masa langsung tahu untuk keluarga. Saya pilih betul suami terabai. Jadi kali ni bila kehidupan yang lebih baru ni, saya lebih menghargai masa saya bersama dengan keluarga. Itulah apa yang Allah ajar kita. Untuk macam benda-benda lain yang patut berubah tu, benda pun dah lepas kan. Jadi kita anggap benda tu sebagai pelajaran ataupun pengajaran yang paling berguna untuk kita. Semua orang ada masa silam dia ataupun masa remaja dia penuh dengan seronok. Tapi saya bagi tahu terus terang, kami kumpulan elit kita sukses, alhamdulillah. Sangat sukses, sangat meletup di era 90-an. Yes, masing-masing saya bangga dengan sahabat-sahabat saya sekarang. Masing-masing semua ada bisnes sendiri. Ketika ini, itu saya macam I'm proud of my girls. Itu je. Tapi kan Azhar kan bila sebut dengan rakan-rakan anggota elit kan, ada juga kontroversi sekarang apa yang sebelum ni berlaku antara Hana dengan Hana dengan Wati. Wati, lepas tu isu yalah AB Abadi, Linda dan sebagainya lah, adalah isu-isu dia orang viral-viral semua kan. So bila Azhar sendiri sebagai kawan macam mana? Okey, kejap ya. Sebenarnya isu sahabat-sahabat yang membabitkan sahabat-sahabat saya ni sebenarnya saya tak pernah ambil pusing. Saya rasa mereka ni sudah orang kata diorang lebih tahu masalah mereka dan saya rasa mereka bijak untuk menyelesaikan masalah mereka. Saya sebagai sahabat, saya cukup membaca di media sosial. Saya tidak pernah bertanya kerana saya menghormati rakan-rakan saya. Saya tidak akan bagi nasihat sebab saya tahu mereka mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah. Cuma kita mendoakan yang terbaik untuk mereka supaya hidup mereka ni lebih diberkati. Allah mudahkan segala urusan mereka sebab diorang ni sahabat-sahabat saya. Bagi saya membesar dan saya menghabiskan masa remaja saya dengan mereka dan saya lebih mengetahui mereka. Jadi lebih kurang kata kita doalah yang terbaik untuk diorang. Tu je. Tapi berapa kerap Azhar berhubung dengan kawan-kawan anggota elit? Oh, AB paling selalu. Oh, paling selalu. Sebab AB sebenarnya
kami ni pergi ke Singapura bersama-sama. Saya bila dapat berniaga di Singapura, saya mengajak AB ke sana sebab saya tahu kiranya AB mampu untuk menembusi pasaran Singapura. Begitu juga dengan saya. Jadi saya rasa macam itulah ketika kalau kita pergi bersama-sama, itulah kita nak menghabiskan masa bersama, mengetahui apa yang ketika itu kalau dia menghadapi masalah ke. Tapi rasanya AB jenis reserve person, dia tak suka kita tanya ke apa, kita just biarkan saja. Itu je rasanya. Menghormati. Yes, kita mesti menghormati. Dalam betul. hidup ni kita kena hormat orang. Bagaimana orang kita nak orang hormat kita, lebih baik kita jangan bertanya, kerana kalau dia nak cerita kita dengar, kalau dia tak cerita tak apa, kita diamkan aja. Kalau mereka ada masalah sesama mereka bijak untuk menyelesaikan sendiri. Itu sebab je. mereka pun dah matang. Ya, dah tua dah sebenarnya. Dan Azhar sendiri pula memang dah faham, dah panggil Yes, dia orang semua yes, sangat yes. kan. Ya, betul. Azhar, bila sekarang ni you banyak pergi ke kelas usra, apa yang ilmu ataupun pengajaran paling mahal Azhar dapat yang boleh Azhar kongsi dengan kita? Banyak sebenarnya. Banyak. Kenapa saya pilih pergi ke kelas agama? Sebab it's not easy untuk hijrah tanpa istiqamah. Betul. Tanpa kita ke kuliah-kuliah ataupun kita nak dengar tazkirah-tazkirah daripada orang-orang yang lebih arif dalam bidang agama kita. Sebab kita tak perfect sebenarnya. Setiap hari kita ni pendosa. Betul. Jadi macam mana kita nak betulkan keadaan kita, betulkan ni, kita kadang-kadang kita baca Quran pun kita tak faham maksud Al-Quran tu. Jadi sebab tu saya pergi kelas agama supaya saya lebih faham. Kalau saya tak faham dekat surah-surah tu, saya boleh tanya dengan ustazah-ustazah yang ada, ustaz-ustaz yang ada. Dan kebetulan sekarang ni banyak ustaz-ustaz dianjurkan oleh sahabat-sahabat artis saya. Jadi kita rugi kalau kita tak rebut, sebab kadang-kadang kita susah nak jumpa ustazah-ustazah, ustaz-ustaz ni. Tapi bila diberi peluang, Allah dah jemput tu pergi. Bila Allah dah jemput tu, bila kita pergi ke kelas-kelas tu ada taman-taman syurga tau. Jadi kita rebut peluang tu. Kita doa sama-sama. Andai kata katakanlah saya rasa macam tersasar sikit, sahabat-sahabat saya ni lah yang akan mengingatkan kita kembali. Itu yang buat saya lebih seronok ke kelas-kelas agama. Dan ada juga kelas-kelas agama yang kita tak diserai oleh artis pun saya pergi juga. Seperti saya ni, cikgu saya adalah Ustazah Datuk Dr. Fatma Az-Zahra. Okey, saya tak pernah buat solat tasbih sebelum ni, tapi alhamdulillah bila saya pergi kelas Ustazah Datuk Fatma, saya dapat join orang kata solat tasbih. Di mana solat tasbih ni maaf ya kalau saya salah. Dalam hidup kita ni, kalau sekali dapat buat pun kita dah bersyukur dah. Betul. Alhamdulillah. Sebab saya ni pun masih belajar lagi kan. Jadi apa yang saya kongsikan ni, kalau mereka-mereka yang di luar sana ingin ke kelas-kelas agama, pergi rebut peluang tu, sebab undangan tu memang undangan daripada Allah. So grab.